A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Puan Lili Sabrina. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana sudi sama-sama meluangkan masa pada majlis ataupun sesi perkongsian Big Talk yang pertama. First kali kita berikan tepukan kepada SK dan ahli urus setia yang menganjurkan sesi ini tuan-tuan dan puan. Jadi beliau pun ataupun Puan Lili telah memperkenalkan serba sedikit tentang saya. Saya merupakan seorang pengacara majlis profesional dan mungkin ada yang belum kenal lagi. Saya banyak mengajarkan majlis-majlis rasmi kerajaan, majlis-majlis rasmi daripada corporate sector. Antaranya yang paling latest adalah MAHA 2014 baru-baru ni. Dan saya juga sekarang sedang giat untuk berkongsi tentang bagaimana untuk menjadi seorang speaker, insya-Allah. Dan last event pada waktu ataupun tahun 2014 adalah seminar Now Everyone Can Speak, Stand and Deliver with Impact. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini saya ingin berkongsi dengan anda satu topik, satu subtopik dalam pengucapan awam ataupun public speaking, iaitu the power of storytelling. Dan saya ingin berkongsi dengan anda satu cerita. Ada seorang pemuda, dia seorang engineer tuan-tuan dan puan. Dia engineer di sebuah syarikat pembuat tangan dan kaki palsu yang terkemuka. Jadi satu hari pemuda ni tuan-tuan dan puan, dia berjaya mencipta satu produk tangan palsu yang sangat latest, the latest version, sangat convenient, paling mudah dipakai, selesa dipakai dan cost effective. Jadi seperti biasa bila kita cipta satu produk baru, kita perlu present dekat pengurusan tertinggi kita. So satu tarikh telah telah ditetapkan untuk pemuda tadi buat presentation kepada top management of the company. Jadi apa yang beliau buat? Beliau buat presentation, beliau buat slideshow. Dalam slideshow dia ada gambar, ada graf, macam-macam. Dan beliau juga berlatih dengan penuh tekun setiap hari sebelum presentation. Yalah, kita nak buat presentation kepada top management kan, kita nak impress produk ataupun ciptaan kita. Tuan-tuan dan puan, ini juga merupakan satu passion bagi dia. Dia sangat teruja kerana itu adalah merupakan satu golden dream dia. Untuk mencipta satu produk dan dia sangat teruja untuk berkongsi berkenaan dengan produk itu. Jadi hari yang ditetapkan sudah tiba tuan-tuan dan puan. Jadi dia pun bersedia untuk membuat pembentangan di hadapan semua top management of the company. Dan pada hari itu tuan-tuan dan puan, pembentangan hari itu dipengerusikan oleh CEO syarikat. Dan CEO ni seorang wanita. Dan beliau adalah orang yang paling ditakuti dalam syarikat sebab dia sangat strict. Dia kalau nak pecat staff dia bila-bila masa je. Dan dia sangat details. Tapi dia sangat teruja nak share produk baru dia. So dia sangat teruja, dia masuk ke dalam bilik mesyuarat dan mengambil tempat duduk. Tapi tuan-tuan dan puan, orang kata, kusangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Belum pun sempat dia buka presentation, belum pun sempat dia buka slideshow dia. CEO dia dah tanya dah. Alright, young man, can you please just share with us how to promote, how to market your product? Dia kata, hai anak muda, saya just nak tahu je, macam mana kau nak jual benda ni? Macam mana kau nak marketkan benda ni? Itu je. Tuan-tuan dan puan, dia adalah seorang engineer. Dia share ataupun dia prepare untuk terangkan produk. Dia bukan seorang sales manager. Dia bukan seorang marketer. Dia tak tahu pun macam mana nak marketkan produk. So dia terdiam tuan-tuan dan puan. So apa jadi? Bilik mesyuarat tadi bertambah hening. Semua ahli ataupun mesyuarat ataupun top management syarikat semua terdiam dan menunggu jawapan selepas soalan tadi. Semua mata menumpukan lelaki ataupun young engineer tadi dan semua telinga bersedia untuk mendengar apakah jawapan yang akan diberikan. Tuan-tuan dan puan, dia terdiam dan selepas beberapa saat
Dia berkata, "Puan, sekiranya Puan bertanya saya bagaimana untuk mempromosikan produk ini. Sekiranya Puan bertanyakan saya macam mana nak marketkan ataupun jual produk ini. Maafkan saya Puan. Saya tidak ada jawapannya. Apa yang saya tahu, produk ini, tangan palsu ini adalah satu ciptaan terbaru. Yang paling moden, yang paling selesa digunakan dan cost efektif. Dan bila Puan tanya saya bagaimana ataupun dari mana saya terinspirasi membuat produk ini, saya ingin berkongsi dengan Puan. Dalam hidup saya ada 2 orang hero. Pertama, ayah saya. Yang kedua, abang saya. Puan, saya dengan abang saya sangat rapat. Kami daripada kecil sangat rapat, Puan. Dan satu hari, ada satu kejadian yang menyebabkan, ataupun saya hampir-hampir ditimpa kemalangan, tuan-tuan dan puan. Saya hampir-hampir ditimpa kemalangan. Tapi mujur ada abang saya. Abang saya yang menjadi penyelamat saya pada waktu itu. Tapi, dengan sebab dia menyelamatkan saya, dia kehilangan 2 belah tangannya, Puan. Puan, kami orang susah. Ayah saya orang miskin. Kami tidak ada pilihan. Jadi untuk membantu abang saya, ayah saya terpaksa membelikan satu tangan palsu ataupun sepasang tangan palsu yang biasa sahaja dengan niat untuk membantu abang saya ataupun untuk meringankan beban abang saya. Tapi Puan, sebenarnya ia bukan membantu ataupun meringankan, malah ianya menyakitkan. Sebab setiap kali saya lihat abang saya mengenakan kedua-dua ataupun sepasang tangan palsu ini, setiap kali dia mengerang kesakitan. Dan saya boleh rasakan perasaan itu, Puan. Setiap kali dia mengenakan tangan palsu ini, setiap kali itu dia merintih kesakitan. Saya dengar rintihan dia daripada kecil sampai besar. Saya boleh rasakan kesakitan itu daripada kecil sampai besar, Puan. Dan dari situlah saya berazam untuk menjadi seorang engineer. Dan saya bersyukur kerana Puan telah menerima saya untuk menjadi seorang engineer di syarikat ini. Dan akhirnya, saya berjaya untuk mencipta produk ini. Iaitu produk tangan palsu yang paling latest, mempunyai tone color sama dengan kulit manusia, dan paling selesa, dan apa yang penting, cost efektif. Dan sekali lagi Puan, kalau Puan tanya saya bagaimana untuk memasarkan produk ini, maafkan saya Puan. Saya tak ada jawapannya. Kerana saya hanya seorang engineer. Saya hanya seorang jurutera yang mencipta produk untuk orang-orang di luar sana berasa bahagia yang senasib dengan abang saya. Jadi tuan-tuan dan puan, dengan cerita itu tadi, beliau pun meneruskan slide presentation. Tapi sebelum habis slide presentationnya, top management telah menerima produk itu sebagai killer product of the company. So that is how the powerful of storytelling, tuan-tuan dan puan. Jadi hari ini saya ingin berkongsi dengan anda the art ataupun the powerful of storytelling. Bila kita bercakap tentang komunikasi ataupun bila kita bercakap tentang pengucapan awam, ya, penceritaan adalah satu subtopik dalam penceritaan awam. Setuju? Jadi tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang pengucapan awam, sebenarnya kita sedang bercakap tentang satu aktiviti menyampaikan maklumat kepada sekumpulan audiens secara verbal. Sekali lagi saya ulang, bila kita bercakap tentang pengucapan awam, ya, ataupun public speaking, kita sebenarnya berbicara mengenai satu aktiviti menyampaikan maklumat kepada sekumpulan audiens secara verbal. Jadi ianya tidak tertakluk di mana ataupun bagaimana ianya disampaikan. Sama ada di atas pentas, ataupun di rostrum, ataupun di bilik mesyuarat, ataupun di dalam meja bulat. Sekiranya ia melibatkan satu aktiviti menyampaikan maklumat kepada sekumpulan audiens secara verbal, ianya boleh kita anggap sebagai pengucapan awam, public speaking. Cuma isu ni di sini, puan-puan, tuan-tuan, bagaimana untuk kita sampaikan maklumat kita agar mesej yang kita nak sampaikan dapat diterima oleh audiens dan feedback yang kita dapat daripada audiens seperti yang kita nak. Dan ada banyak cara. Ada yang kata kita boleh buat role play. Ada yang kata kita boleh buat video.
Dan antara toolsnya yang saya akan kongsikan di sini adalah dengan kaedah penceritaan, storytelling. Dalam penceritaan, tuan-tuan dan puan, saya rumuskan, dia mesti ada 3P. 3P. Dalam kaedah teknik storytelling yang saya akan kongsikan hari ini adalah dengan kaedah 3P. P yang pertama, pengalaman. Dalam penceritaan, bila kita nak sampaikan satu-satu message kepada audien kita, sekiranya kita ingin berkongsi produk ataupun apa-apa saja, kita ingin memberi ucapan. Kalau kita perasan, tuan-tuan dan puan, bila kita start bercerita je, orang akan beri perhatian. Setuju? Alright. So, untuk bercerita, ianya perlu pengalaman. Dan pengalaman ini terpulang sama ada pengalaman kita sendiri ataupun pengalaman orang lain. Alright? Pengalaman sendiri ataupun orang lain. Tapi saya suka untuk lebih spesifik. Pengalaman di sini adalah satu situasi yang berlaku di luar kebiasaan. Ini pada pandangan saya. Pengalaman dalam konteks storytelling perlulah satu situasi yang berlaku di luar kebiasaan. Apa maksud di luar kebiasaan? Contohnya, isteri saya orang Kelantan. So, bila saya kata, Tuan Muzamil, hari itu saya balik Kelantan, daripada KL, lalu Gua Musang, sampai Kelantan, 8 jam. Itu biasa. So, orang takkan, okey, jadi. Tapi, apa kata, kalau macam kita kata, Tuan Muzamil, hari itu saya daripada Kelantan, kami terlibat dalam, saya antara salah seorang sebanjir, waktu banjir baru-baru ni, tuan-tuan dan puan. Dan kami balik daripada Kelantan, meredah banjir sedalam separas pinggang saya, dan saya sampai ke KL 24 jam, tuan-tuan dan puan. So, orang pun, wow. So, pengalaman yang saya maksudkan di sini adalah satu perkara yang terjadi, satu situasi yang terjadi di luar kebiasaan. Satu situasi yang terjadi di luar kebiasaan. Itu P yang pertama, tuan-tuan dan puan. P yang kedua. P yang kedua adalah penceritaan. Apa maksud penceritaan? Kita mesti craft cerita kita tu dengan storyboard. Siapa orang-orang IT sini ataupun siapa designer di sini, video editor, dia tahu storyboard. Apa maksud saya? Maksud saya kita perlu memberikan jalan cerita terhadap cerita kita. Daripada A ke B, B ke C, C dan seterusnya. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan ya, berkenaan dengan cerita engineer muda tadi. Cuba anda bayangkan. Bila CEO dia tanya, "Young man, can you just explain to us, can you just share with us how to market this product?" Dan dia terus jump to the conclusion. Dia kata, "Puan, maafkan saya puan. Bila puan tanya saya macam mana nak pasarkan produk ini, bagaimana nak menjual produk ini, saya tak ada jawapannya. Kerana saya hanya seorang engineer. Saya hanya tahu mencipta satu produk yang dapat menggembirakan orang-orang di luar sana macam abang saya." Agak-agak apa reaksi bos dia apabila dia terus end up that story? Mungkin kalau saya sebagai bos dia, saya kata, "So what? This is my company, not your family's company." So dia start cerita dia dengan, dia kata dia ada hero. Hero dia abang dia. Dia rapat dengan abang dia. Satu petang ataupun satu hari, dia accident. Dan abang dia selamatkan dia. Dengan selamatkan dia, kedua-dua tangan dia hilang. Ataupun kehilangan kedua-dua belah tangan dia. So dia buat penceritaan daripada A ke Z. Alright. Dan teknik ataupun P yang seterusnya adalah pengajaran. Apabila kita ingin menyampaikan satu-satu message, kita ingin bercakap sesuatu tentang apa sahaja tuan-tuan dan puan, dan kita ingin menggunakan kaedah ini ataupun storytelling ini, kita perlukan pengajaran ataupun moral of the story. Perlu ada. Nanti orang tanya, okey, jadi apa yang kita dapat daripada cerita tu? Contoh. So, saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan satu cerita. Untuk memberikan sedikit pencerahan berkenaan dengan pengajaran.
saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan satu cerita. Ini adalah pengalaman diri saya sendiri, tuan-tuan dan puan. Saya sekarang merupakan seorang pengacara majlis dan juga seorang communication coach. Saya banyak mengadakan ataupun share tentang communication. Macam mana untuk tampil lebih confident di depan orang ramai. Dan ramai orang kata kau tak pezal sebab kau dah biasa. Tapi tuan-tuan dan puan, sebenarnya dulu sebelum tahun 2001, saya adalah seorang yang kurang keyakinan apabila bercakap di depan orang ramai. Saya juga tuan-tuan dan puan sangat yakin bila saya bercakap orang tak dengar. Saya sangat yakin. Dan saya juga sangat yakin yang saya lahir biasa-biasa je. Tapi ada sesuatu terjadi pada tahun 2001 yang membuatkan turning point saya. Tapi saya nak cerita untuk menerangkan pengajaran ni berkenaan dengan sebelum saya sambung pengajian saya ke peringkat ijazah sarjana muda, bachelor degree. Sebab apa tuan-tuan dan puan, saya manage ataupun dapat explore my potential dalam pengucapan awam semasa saya belajar di bachelor degree. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, cerita ini saya tak pernah share dengan mana-mana ataupun mana-mana event. So ini adalah satu cerita secara eksklusif kepada anda. Alright. Dan untuk makluman anda, saya grad 2001 daripada diploma perakaunan di ITM, UiTM. UiTM pun banyak mengajar saya macam mana nak bergaul, macam mana nak berkawan dan macam mana untuk aktif dalam sukan UiTM. Dan selepas 2001 saya bekerja tuan-tuan dan puan. Saya bekerja sebagai seorang kerani account di salah sebuah syarikat di Kota Kinabalu. Setahun ataupun setahun lebih kot saya bekerja, saya rasa I deserve better. Saya rasa saya boleh dapat better opportunity. So saya pun kata aku nak berhenti kerja, aku nak sambung degree waktu tu. Tapi tuan-tuan dan puan, bila saya kata saya nak berhenti kerja, saya nak sambung degree, ramai kawan saya nasihatkan saya jangan berhenti. Sebab waktu tu susah nak cari kerja. Better ambil PJJ je ataupun part time study. So dapat dua-dua. Kita dapat kerja, kita dapat degree. Betul? So saya kata okay, saya decide, that's it, saya berhenti dan saya akan masuk universiti. Tapi yang bestnya tuan-tuan dan puan, saya berhenti kerja sebelum UPU diumumkan. UPU ni unit pengambilan universiti kan, bila kita apply online. Saya berhenti kerja sebelum UPU diumumkan. Dan yang paling best lagi tuan-tuan dan puan, bila saya dah berhenti kerja, beberapa minggu kemudian UPU keluar dan saya tak di offer mana-mana universiti pun. So, jadilah saya seorang penganggur yang terhormat. Saya bukan menganggur, maksudnya saya bantu ayah saya waktu saya tidak ada kerja, saya bantu ayah saya di kantin. Beliau merupakan seorang pengusaha kantin waktu itu. Jadi waktu saya bantu ayah saya menguruskan perniagaannya, saya masih ingat lagi tuan-tuan dan puan. Waktu itu universiti tak ambil. Saya pun macam mana aku nak fikir ni, tak ada arah dah ni kalau kata orang Kelantan lah. So satu petang tu tuan-tuan dan puan, saya masih ingat lagi. Satu petang tu saya pakai baju jersey warna biru. Saya menyapu depan kantin yang diusahakan oleh ayah saya. Saya sapu sampah. Tengah hari tu, petang tu, saya kata dengan ayah saya, Pak, saya panggil dia Bapak. Bukan Syazli Bapak, ini Syazli Bapak, bukan. Saya kata, Bapak, saya rasa saya nak try masuk untuk buat rayuan. Saya nak buat rayuan untuk second intake di UMS, di Universiti Malaysia Sabah. So ayah saya kata, why not? Jom kita pergi. So petang tu juga tuan-tuan dan puan-puan ya, saya sediakan surat permohonan rayuan dan saya sediakan semua documentation saya. Kami pun pergi ke pejabat pendaftar akademik waktu tu. Pejabat pendaftar akademik di UMS, pejabat pendaftar akademik dia agak dia berbukit dia sangat cantik dia punya environment. So bila saya masuk ke dalam pejabat pendaftar akademik dengan saya punya documentation, saya masuk tu, pegawai yang in charge ataupun pegawai yang bertugas sapa kamilah, ya tuan, apa yang boleh saya bantu? So ayah saya kata, okey, anak saya ni nak buat rayuan untuk kemasukan second intake, batch kedua. So dia pun kata, boleh, tak ada masalah. Dan tuan-tuan perempuan, waktu dia kata boleh tu tak ada masalah, kami berhadapan dengan kaunter. Di belakang kaunter tu, dia ada banyak dokumen tau.
Banyak dokumen. Saya tak tahu dokumen apa. Tapi yang saya nampak waktu tu, dokumen-dokumen tu semua tinggi separuh daripada saya. Sangat banyak. So dia pun kata, okay, boleh saya tengok documentation anak tuan. So dia pun ambil documentation dalam envelope putih. Dia pun buka, dia tengok ada surat rayuan dan ada sijil-sijil ataupun diploma dan documentation yang diperlukan. So that's it. Dia kata, okay tuan, semuanya dah complete. Kami akan bawa ni kepada mesyuarat untuk pengambilan second intake. Sekiranya anak tuan lulus, kami akan panggil untuk mendaftar. Alright, that's it. Dan sesi itu saya rasa less than 5 minutes. Kami pun keluar daripada pejabat pendaftar akademik. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kami keluar daripada pintu. Kami bergerak tak sampai 10 langkah. Saya jumpa seorang pemuda. Umurnya dalam lingkungan 35 ke atas. Waktu tu saya masih ingat lagi. Dia pakai blazer hitam. Dia pakai coat hitam. Mungkin staff dekat situ. Saya tak pasti. So, kami tak kenal dia. Saya tak kenal dia pun. Ayah saya pun tak kenal dia. Tapi dia sapa ayah saya. Cik, Assalamualaikum. Daripada mana? Ayah saya kata, kami daripada pejabat akademik. Ada apa? Ayah saya kata, anak saya nak buat rayuan untuk kemasukan second intake. Okey, jadi borang-borang semua dah hantar? Dah. Di mana? Di kaunter. Okey. Jadi kita macam ni pakcik. Sebelum pakcik balik, saya cadangkan pakcik masuk balik. Pakcik masuk balik, ambil balik dokumen tu. Bagi tahu saya nak jumpa Encik Abdullah Sani. Encik Abdullah Sani, penolong pendaftar akademik waktu tu. Sekarang beliau pendaftar akademik, kalau pendaftar UiTM, if I'm not mistaken, yang bahagia Datuk Abdullah Sani. So dia kata, masuk balik, ambil balik borang tu, bagi tahu saya nak jumpa Encik Abdullah Sani. Encik Abdullah Sani ada dekat office dia sekarang dan dia sangat bagus. Dia boleh bantu. Jadi kami pun tanpa melengahkan masa, kami pun patah balik, masuk balik ke dalam, sebelum tu dia cakap macam ni. Kalau pakcik tunggu untuk rayuan semula, pakcik nampak kan dekat dalam tu ada banyak dokumen kan? Itulah dia kata. Semua permohonan-permohonan rayuan masuk untuk second intake. So bayangkanlah berapa ramai. Jadi saya cadangkan pakcik masuk balik, bawa anak pakcik masuk ke dalam, bagi tahu saya nak jumpa dengan Encik Abdullah Sani dan insya-Allah dia boleh bantu. So kami patah balik, masuk balik. Kebetulan saya punya borang masih ada lagi dekat atas kaunter. So pegawai yang in charge pun masih ada lagi. So ayah saya pun kata, Encik, sorry, saya nak jumpa Encik Abdullah Sani. Pegawai itu tadi terkebil-kebil tuan-tuan dan puan. Saya pun ambil saya punya dokumen dan dia pun, ialah bos dia kan. So boleh. So kami masuk ke dalam bilik dan kami berjumpa sendiri dengan Encik Abdullah Sani. Tuan-tuan dan puan, yang bestnya mungkin itu rezeki saya. Petang tu juga Encik Abdullah Sani keluarkan satu surat kelulusan tawaran untuk melanjutkan pengajian di Universiti Malaysia Sabah, kampus Antarabangsa Labuan. Dan saya mengambil jurusan International Finance. Pada petang itu juga tuan-tuan dan puan. Tapi apa yang menjadi ralat dengan saya sekarang, apa yang menjadi ralat sampai sekarang, saya tak tanya pun nama orang yang berada di luar yang menunjukkan kami jalan tadi tuan-tuan dan puan. That's why kadang-kadang kita jangan underestimate. Kita jangan underestimate bantuan-bantuan kecil. Kerana kemungkinan dengan bantuan-bantuan kecil ini, dengan sekecil-kecil bantuan, akan menjadi sebesar-besar pencapaian bagi seseorang individu 5 ataupun 10 tahun akan datang, tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sekali-kali underestimate sekecil-kecil bantuan. Walaupun dengan menunjuk jalan saja tuan-tuan dan puan-puan. Kerana mungkin dengan sekecil-kecil bantuan akan menjadi sebesar-besar pencapaian bagi seseorang 5 ataupun 10 tahun akan datang. So tuan-tuan dan puan-puan, itu yang saya maksudkan dengan pengajaran. Dalam storytelling, di akhirnya, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan tadi, saya kata, that's why tuan-tuan dan puan-puan, jangan sekali-kali underestimate. Itu adalah pengajaran. Saya nak share moral of the story dia. Jangan tak tolong orang walau dengan sekecil-kecil pertolongan. That is my moral of the story. Alright? Pengajarannya, dengan cerita yang kedua tadi, tuan-tuan dan puan-puan, jangan sekali-kali underestimate
sekecil-kecil bantuan. Kerana mungkin sekecil-kecil bantuan itulah menjadi sebesar-besar pencapaian bagi seseorang 5 ataupun 10 tahun akan datang. Itu adalah pengajaran. Cuma saya nak share dengan anda semua. Dalam pengajaran ini selalu berada di akhir cerita. Bila dalam pengajaran mood dia ataupun tone suara ni direndahkan sedikit. Tone suara direndahkan sedikit. Dan perkataan kita sepatah. Alright? Tone suara rendah dan perkataan sepatah. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini saya ingin berkongsi dengan anda teknik dalam menyampaikan message dengan menggunakan kaedah storytelling dengan 3P. Yang pertama, pengalaman. Dalam kaedah storytelling, kita boleh share tentang pengalaman kita ataupun pengalaman orang lain. Dan yang kedua, penceritaan. Kita perlu create kita punya storytelling dengan ada storyboard. Kita tak boleh terus jump to the conclusion. Dan last sekali, kita mesti ada pengajaran. Dan bila kita masuk sahaja moral of the story, tone suara kita rendah, kita rendahkan sedikit. Dan ianya sepatah. Justru tuan-tuan dan puan, jangan sekali-kali underestimate. So tuan-tuan dan puan, itu sahaja perkongsian saya untuk the power of storytelling. Satu, orang selalu tanya, kenapa storytelling ini powerful? Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kita boleh masukkan unsur-unsur emosi. Sebab apa? Sebab kita boleh masukkan unsur-unsur emosi. Bila kita bercakap dengan manusia, kita handle emotion. So, once kita boleh grab the emotion, he or she will be yours. So, itu sahaja. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.